Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dihormati, yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua sentiasa dalam rahmat Allah. Insya-Allah sihat walafiat. Ada anak daripada sahabat kita ni diuji dengan demam yang panas sehingga mungkin tarik. Istilahnya tarik tu macam sedikit sahawan lah. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan insya-Allah. Ada yang mengatakan suara tak ada ya, suara di IG. Sahabat-sahabat boleh bagi respon tak, suara saya jelas ke tidak, lepas tu audio jelas ke tidak sahabat-sahabat. Untuk beli planner aku bangkit tapi belum ada balas. Okey, ada yang tim boleh tengok komen di IG. Komen di IG ya, ada hamba Allah ni kata berapa kali dia mesej tapi tak ada balas. Okey, jelas alhamdulillah. Ya, NR. Syukur Ustazah, IG jelas. Okey, Fiza dah okey, Ustazah Hazimah, Ida Ismail, Kinisha, Nur Hazilah Osman, Faz FSF, Aisyah, Lisa Surya. Okey, Marhumah Hashim, Nadia Nurjeha, Nur Etira. Okey, Sarangaini. Okey, masya-Allah. Seterusnya sahabat di FB pula kita ada Siti Salamah, Evers Indulgence, Azhar Halim. Kita boleh mula lagi, dah ramai yang bagi star. Masya-Allah, Allahu akbar, alhamdulillah. Hamimah Abdul Rahman, Ijo. Okey. Zafi, Zakia, Syahrum, Ismail, Moni Masro, Nur Ashikin, Yati, Wahab, Salina, Sa'ad, Rogayah Awang. Masya Allah. Sunita Muhammad, Maisum, Muhammad Rafi'i, Ati Syamia, Farida Ahmad, Amalia Naziha, Siti Jamilah,
Rohana Ma'ruf, Nur Razian, Fatimah Hamzan, Hasnah Mat, Nur Hasisah, Kotiti, Amelia, Mas, Juli Zali, Zainab Mansur, Junainah Misran, Mas Nawati Arif, Aisyah Arifin, Ain Zainuddin, Minah Dali, Zainab, Arifah Ipah, Asia, Masya Allah. Kalau boleh nak sebut semua nama. Puteri Bongsu 91. Dia kata saya jawab salah semua yang bagi. Zaf, Irah, Taca, Jalilah, Abdul Jabbar, Mazuni, Azah. Saya hari-hari tunggu ceramah Ustazah, kalau sempat saya dengar. Terima kasih banyak. Khatijah Aisyah, terima kasih dengan doa-doa. Kita bagi salam masing-masing, cuba tuliskan Assalamualaikum warahmatullahi. Mendoakan buat sahabat semua. Doakan. Mendoakan buat sahabat semua dipermudahkan Allah segala urusan. Kita semua diberikan husnul khatimah, diberikan Allah jannah. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Sahabat-sahabat mungkin dah menghafalkan doa yang kita berkongsi, yang kita beberapa kali dah tekankan. Zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa sebelum bagi salam tu, Allahumma inni a'udzubika. Boleh juga, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada perlindungan daripadamu. Tapi kalau nak minta dalam bentuk ramai-ramai, kan, niatkan untuk anak, suami, apa semua. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon perlindungan daripadamu. Min azabi jahannam, daripada azab api neraka. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan juga kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah Dajjal Masih. Subhanallah. Terima kasih yang on the way pergi kerja, on the way hantar anak sekolah, macam-macam on the way ni. Alhamdulillah, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, saya Ustazah Asma Harun bersiaran daripada Seremban Negeri Sembilan. Anda pula bersiaran daripada mana masing-masing? Hadir ke kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-94. Masya Allah. Kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-94. InsyaAllah kita akan sambung pengajian kita bab muraqabah, iaitu pengawasan daripada Allah. Kalau ikutkan muka surat ni, kita akan baca hadis yang ketiga dalam bab ini. Ia merupakan hadis yang ke-62 dalam kitab Riyadhus Salihin. Boleh buka muka surat 83. Mungkin ada orang yang baru mengikuti Ustazah Asma. Kita memang menggunakan pakai kitab ini. Riyadhus Salihin membawa maksud Taman Orang yang Soleh. Okey, ada dari KL, ada dari Perak, Brunei, Fiza. Okey, Razila daripada Muazzam Shah. Ustazku Ustazah, saya tengok sambil masak lempeng sedapnya, kena hantar tu. Okey, ada daripada Kelantan tengah masak lempeng. Saya Hidayah daripada JB. Saya Ina Tulip daripada Singapura. Junainah Senawi, hari tu saya pergi Mekah, jumpa dekat Mekah Madinah ramai orang Singapura. Masya Allah. Okey, salam dari Penang, Inas. Sahabat-sahabat di FB pula, Salmah Miza. Okey, Zulaikha Rosmawati. Ramailah. Okey, Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, mari kita mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal Al-Kahfi. Siapa dah hafal 10 ayat awal Al-Kahfi ni, angkat tangan. Masing-masing yang tengah drive jangan angkat, kan terlepas pegang steering. Siapa yang di FB, kita minta, dan IG juga kalau dapat, kita sama-sama kongsikan live ni supaya lebih ramai dapat hadir. Bila anda share saja butang tu, orang lain pun dapat notification. Anda dapat pahala hadir majlis ilmu. Kalau 10 orang dah hadir asbab anda share tu, walaupun kita tidak tahu siapa yang hadir asbab kita share, ataupun asbab komen. Sebab tu saya minta komen. Komen anda daripada mana hadir, pada Kepung, saya. Alhamdulillah ramai yang dah hafal 10 ayat awal Al-Kahfi ni. Masya Allah, sebab itu disebut dalam hadis Nabi yang sahih kan, siapa yang membaca, siapa yang menghafal. Lepas tu beramal dengan 10 ayat ni, selamat daripada fitnah Dajjal. Masya Allah. Jadi dengan anda tekan share, anda komen tu pun sebenarnya membantu engagement live kita naik. Perasan tak? Kalau komen rancak tu kan dia makin naik. Sebab apa? Kita punya friend nampak komen kita tu, jadi mereka dapat juga signal kuliah sedang diadakan.
Jadi semua tu adalah konsepnya kita saling membantu dalam kerja dakwah. Jadi ada orang bantu dari sudut kewangan, ada doa, sokongan. Ada dari sudut hadir majlis ilmu ni, kehadiran anda walaupun tidak diperasani, tidak disedari, tidak diketahui mungkin oleh saya, tetapi Allah Maha tahu siapa yang hadir. Sebab dengan kehadiran tu sendiri pun ia memberikan satu bentuk sokongan. Satu bukti, burhanun, bukti di hadapan Allah. Kita berada bersama-sama dalam taman syurga, dalam majlis ilmu. Okey, Kimi Khan di Kota Baru. T. Farisha. Okey, sahabat-sahabat. Okey, sekarang kita nak mula ya. Fatihah, 10 ayat awal Al-Kahfi, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi dan Asma'ul Husna. Siapa yang dah biasa dah tahu dah format kita, akan bacakan bacaan seperti berikut. Okey, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih kepada semua. Sambil tu tengok komen tu kan, daripada Aceh. Kemudian sahabat kata FB sekarang tak ada notification. Betul. Anda kena pergi setting, tekan butang apa entah untuk dapat notification. Dah semakin susah. FB sekarang tak ada notification. Walaupun kita follow see first ke, follow rapat-rapat ke, macam itulah cabarannya. Jadi insyaAllah kita sama-sama. Okay, seterusnya 10 ayat awal. Tadi ada yang tanya, Ustazah, saya baca 10 ayat awal dalam solat subuh. Itu kira dah kira baca? Ya, dah kira baca. Siapa yang baca Yasin masa solat, dah kira baca. Subhanallah. Siapa yang baca apa-apa surah lah dalam solat, dah dikira baca. Kalau saya kat rumah ada gantung bacaan-bacaan Al-Quran tu, Yasin apa, kalau baca masa subuh tu, kira bacalah tu. Contoh waktu maghrib, waktu isyak, solat, mata tengok ke dinding tu ada gantung surah Al-Mulk, baca surah Al-Mulk sepanjang solat isyak, rakaat pertama betul sambung rakaat kedua, kira dah bacalah tu. Apa-apa yang dibaca sama ada dalam solat ataupun luar solat. Sebab FB dah susah. Ada yang kata saya suka pergi IG sebab FB dah susah. Ya, macam-macam sekarang ni. Okey, jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, alhamdulillah sambung 10 ayat awal Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dia yang tanya baca pagi dan petang. Sebenarnya baca sekali sehari waktu pagi pun Alhamdulillah. Tapi kalau boleh baca pagi dan petang lagi baik. Baca setiap kali lepas solat lagi baik. Subhanallah. Kalau baca dapat sekali sehari istiqamah pun Alhamdulillah dah bagus sangat. Okey. Sambung ya 10 ayat yang akhir. Tapi hadis yang sahih dia menceritakan tentang 10 ayat terawal sahaja, 10 ayat terawal. Jadi fokus kita hafal 10 ayat terawal. Tak hafal 10 ayat terakhir pun masih okey. Tetapi sebab ada di sana hadis yang sahihnya 10 ayat awal. Tapi ada hadis yang lain. Tetapi ia juga daripada Nabi 10 ayat akhir. Jadi ada orang dia terus ambil dua-dua sebagai penguat. Tapi kalau kita pegang 10 ayat awal pun dah memadai. Alhamdulillah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Subhanallah sahabat-sahabat. Seterusnya kita bacakan Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya di sisi Allah, Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidan. 100 kecuali satu. Man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang menghafalnya, yang membacanya, yang beramal dengannya, subhanallah, maka dia pasti akan masuk syurga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-namanya yang mulia, maka memintalah dengan nama-namanya tersebut. Jadi sahabat-sahabat, nama-nama yang kita nak baca 99 ni, ia bukan sekadar baca, kita sedang memuji dan memuja. Memuji dan memuja dan sedang menyebut dengan nama-namanya tersebut. Umpama kita meminta, bila kita sebut Allah Ar-Rahman, kita sedang memuji Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah. Kan? Yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Mudah-mudahan dengan itu Allah kurniakan kepada kita kasih, sayang dan kemurahannya. Rahmatnya Rahman. Ar-Rahim, kasih sayang. Lepas tu Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malik, yang Maha memiliki, subhanallah. Maka Allah mudah-mudahan berikan kita pemilikan sementara di dunia ini. Suami, pemilikan sementara. Anak, kan, harta, rumah, kereta, semua tu pemilikan sementara yang Allah akan ambil.
kita mengharapkan pemilikan sementara yang Allah bagi ini memberikan kebaikan kepada hidup dunia dan akhirat. Mana yang Allah tak beri pemilikan sementara tu, kita nak sangat ada suami, belum ada. Allah belum kurniakan suami. Nak sangat isteri, belum ada. Contoh kan. Subhanallah, Allah Maha tahu. Kita belum lagi mampu. Belum masanya lagi. Masya Allah. Semua nama kita sebut Assalam kan. Lepas tu amat Al-Qudus yang Maha Suci. Mudah-mudahan Allah sucikan hati kita. Allah sucikan hati kita. Allah sucikan akhlak daripada akhlak kita dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Allah sucikan fikiran kita. Allah sucikan hati kita. Dan hati kita tu saya ulang banyak kali sebab banyak penyakit hati. Sahabat-sahabat. Allah ya Qudus. Lepas tu ya Salam. Kan? Assalam. Allah yang Maha Sejahtera. Moga Allah sejahterakan kesihatan kita. Assalam. Man atallaha biqalbin salim. Siapa yang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang sejahtera. Subhanallah. Jadi, bila kita sebut nama-nama Allah Asmaul Husna ni, kita sedang memuji, menyeru, memuja nama-nama Allah tersebut. Ia sebenarnya dalam kaedahnya kita sedang berdoa dengan nama-nama Allah tu. Bila kita sebut Ya Razak, Ar-Razak kan ada Al-Mu'min yang Maha tenang, Al-Mu'min supaya kita tenang, Al-Muhaimin yang Maha mengawasi supaya Allah mengawasi kita. Ada Ar-Razak supaya Allah beri kita rezeki, ada Al-Ghani, Al-Muni, ada Al-Hafiz Allah yang Maha menjaga. Kan? Ya Wajid, Ya Wajid Allah yang Maha menemukan. Cuma kita ni tak faham maksud. Cubalah faham maksud. Indah sangat. Ya Wajid, Allah yang Maha menemukan. Ya Allah, Ya Wajid, Ya Wajid, Ya Wajid. Ya Allah, Engkau lah yang Maha menemukan. Temukanlah kepadaku, Ya Allah. Temukanlah untukku, Ya Allah. Jodoh yang soleh, Ya Allah, pada tahun ini, Ya Allah. Aku juga ingin bernikah. Aku juga ingin berkahwin, Ya Allah. Temukanlah, Ya Allah, Ya Wajid. Engkau lah yang Maha menemukan. Temukanlah jodohku pada tahun ini. Macam tu kan. Boleh sahabat-sahabat. Mintalah macam mana. Mintalah apa saja. Cuma jangan antara yang ditegur oleh ulama, jangan minta spesifik. Yang tu macam kita mengatur-ngatur Allah. Contoh ya, ada yang doa. Ya Allah, temukanlah jodoh pada tahun ini dengan seorang suami yang tinggi, kulit sawo matang, rambut gerintir sikit macam Superman tu. Lepas tu kejaya kerja kerajaan, gaji paling kurang 4,000, dah ada rumah, dah ada kereta. Kalau boleh nak tarikh 22 bulan 2 tahun 2022, hantaran berapa. Contoh ya. Subhanallah, itu macam lebih-lebih sangat kan. Contoh saya tu bagi lebih-lebih. Tapi ada orang bila minta dengan Allah, dia minta dengan detail sangat, dengan teliti sangat. Itu memang ada perbincangan ulama' dari segi doa yang tidak disarankan. Itu macam kita mengatur-ngatur. Faham kan? Kita minta secara umum. Ya Allah, gunakanlah kepadaku seorang suami, seorang isteri yang soleh, yang solehah, Ya Allah, yang boleh bersama-sama dalam perjuangan melayari kehidupan ini mencari redha-Mu, Ya Allah. Ya Allah, sungguhnya aku mengharapkan pada tahun ini juga, Ya Allah. Itu tak apa, umum tu. Tak ada letak tarikh, tak ada letak jenis-jenis apa semua. Ya, kita boleh bertawasul. Alhamdulillah, insya-Allah. Okey, itu nama Allah Ya Wajid kan, contoh. Dan banyak lagi nama Allah yang ada kaitan. Contoh kita sekarang ni dalam keadaan yang subhanallah, kita rasa kita sedang dihina oleh manusia ni. Kita pun tengok nama mana ni. Allahu Akbar. Kita pun jumpa nama Allah Ya Khafid, yang Maha merendahkan, yang Maha menghinakan. Lepas tu sebelah nama Ya Khafid, nama Allah Ya Rafiq, yang Maha meninggikan. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang dihinakan pada saat ini dengan fitnah, dengan perkataan-perkataan keji, dengan sangkaan-sangkaan yang bukan-bukan, Ya Allah. Dan aku redha menerimanya kerana dengan izin-Mu jua perkara itu berlaku, Ya Allah Ya Khafid, yang Maha merendahkan. Ya Allah, Engkau lah Ya Rafiq, yang Maha meninggikan, Ya Allah, Ya Karim, yang Maha memuliakan. Maka Ya Allah, bantulah aku, bersihkanlah namaku, Ya Allah, tinggikanlah semula darjatku di sisi-Mu, Ya Allah, di sisi manusia, pada pandangan manusia, Ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Contoh ya. Okey, sekarang kita baca Asmaul Husna. Masya Allah.
Faham kan maksud saya? Saya sebenarnya cuba jelaskan sebelum baca Asmaul Husna. Sebab ramai juga yang tanya, macam mana nak beramal dengan Asmaul Husna? Macam mana Asmaul Husna boleh, Nabi sebut dakhala jannah, siapa yang baca, siapa yang beramal dengan Asmaul Husna ni, boleh masuk syurga. Sebab dalam Asmaul Husna tu lengkap. Bila kita menyeru nama Allah 99 tu, lengkap semuanya apa yang kita perlukan sepanjang hidup dunia, dalam kubur sampai ke mahsyar. Kalau baca satu-satu nama ni, betul lah, ya Nafi yang maha memberi manfaat, ya Dar yang maha memberi bahaya. Bila berlakulah sesuatu yang bahaya dalam hidup kita, masa tu kita pun ingat Allah lah ya Dar yang maha memberi mudarat, yang maha memberi ni. Lepas tu kita pun mudah nak maafkan orang. Tak apa, Allah yang mengizinkan perkara tu berlaku. Contohlah kita jalan elok-elok, lepas tu budak-budak dalam taman main basikal langgar kita, tiba-tiba kita jatuh dengan berdarah-darah juga. Kalau fikir nak marah tu kan, itulah berlumba sangat kan, langgar dah acik ni gini. Tapi bila kita baca Asmaul Husna, kita tahu nama Allah ya Dar yang memberi mudarat, yang memberikan ya Dar yang memberi mudarat ataupun yang memberi bahaya, kita terus tak apalah, Allah mengizinkan berlaku. Syukurlah acik tak ada apa-apa ni, cuma berdarah sikit. Kamu kena bawa hati-hati. Kalau acik tak apa, kalau kamu jatuh longkang, nampak tak? Bila kita belajar Asmaul Husna, sebenarnya ia membantu kita untuk cepat redha, cepat positif, cepat bangkit daripada sesuatu. Masya Allah. Ada orang fitnah, hina, keji kita. Kita kata, ya Allah, Engkau yang mengizinkan jua semua ini berlaku. Sudah tentu ada hikmah yang tersembunyi, hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Maka ya Allah, berikan aku kekuatan dan kesabaran, berikan aku petunjuk-Mu, ya Allah, ya Hadi. Ya Hadi, nama Allah lagi, yang maha memberi petunjuk. Ya Nur, yang memberi cahaya. Ya Nur, ya Hadi, ya Haq, nama Allah lagi, ya Haq. Kebenaran, ya Allah. Engkau lah yang memberi kebenaran, Engkau yang menunjukkan kebenaran, tunjukkanlah kebenaran-Mu, ya Allah. Gitu, subhanallah. Memang hebat kalau kita boleh beramal dengan Asmaul Husna. Faham ya sahabat-sahabat? Okey, sekarang bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhab. Ar-Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillul Sami'ul Basirul Hakamul Adil. Al-Latiful Khabir, Al-Halimul Azim, Al-Ghafurul Syakur, Al-Aliyul Kabirul Hafizul Mukid, Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqib, Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Waliyul Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid, Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id, Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum, Al-Wajid Al-Majid, Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Muakhir, Al-Awwalul Akhir, الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanallah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita buka kitab Riyadhus Salihin kita dan kita akan bacakan sambungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa yang tak ada buku Riyadhus Salihin, kitab Riyadhus Salihin dan ingin mendapatkannya, anda boleh pergi ke Galeri UiH, akaun Shopee Galeri UiH, ataupun berhubung je mana-mana. Pergi dekat page Galeri UiH pun ada page rasmi, ataupun nombor telefon yang anda selalu berhubung tu, yang pernah beli barang ada ya, ataupun datang ke Galeri Ustazah di Seremban dan juga di Terengganu. Okey sahabat-sahabat, insya-Allah kita akan membacakan hadis Nabi ni. Saya akan bacakan, tuan-puan boleh ikut di rumah. Siapa yang tengah drive, siapa tengah masak lempeng, cekodok, nasi lemak, mi hum, mi goreng, siapa yang dengar ni sambil masak, anda boleh ikut juga. Ambil barakah membacakan hadis Nabi, insya-Allah. Ini adalah satu hadis yang sangat tinggi nilai dia. Intipati nilai dia. Masya-Allah. Insya-Allah sama-sama tiba masanya kita akan menghayati hadis ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ikut sebab supaya saya tahu. Okey. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam. Okey sahabat-sahabat, anda boleh cuba ikut ya, dengan suara yang kuat, semangat. Saya akan cerita selepas ini kisah Ibnu Abbas sikit. Kisah yang sangat menarik. Kisah, Ustaz boleh tolong cari juga, saya takut saya lupa. Kisah berkenaan dengan Ibnu Abbas dan dua doa yang Nabi doakan kepada Ibnu Abbas. Dua doa yang Nabi doakan untuk Ibnu Abbas ni, saya akan tulis. Ini antara the most powerful doa yang Nabi doakan kepada Ibnu Abbas, dan kita boleh gunakan doa yang sama untuk anak-anak kita. Dan kalau perasan kenapa bila sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Sebab Ibnu Abbas ini adalah anak kepada Abbas. Nama dia Abdullah bin Abbas. Tapi dipanggil Ibnu Abbas sebab dia anak kepada Abbas. Siapa Abbas? Abbas juga sahabat Nabi. Abbas adalah bapa saudara Nabi, adik-beradik dengan ayahanda Nabi Abdullah. Subhanallah. Jadi Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi. Tetapi ia lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi masa peristiwa hijrah, Ibnu Abbas baru umur 3 tahun, sahabat-sahabat. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi cerita Ibnu Abbas ni sangat menarik sebab Ibnu Abbas selalu tidur rumah mak saudara dia. Tak silap saya Maimunah, salah seorang isteri Nabi, dengan tujuan mengintai-intai perbuatan Nabi di rumah. Sebab itu ada kisah Ibnu Abbas bawakan air untuk Nabi berwuduk. Masya Allah. Jadi cerita Ibnu Abbas sangat menarik, sehingga kan Nabi pernah menarik Ibnu Abbas dalam pelukan. Ketika itu kepala Ibnu Abbas duduk dalam dada Nabi. Nabi pernah letakkan tangan di atas kepala, dan bila Nabi buat begitu, Nabi bacakan doa. Subhanallah, doa apa? Tuan pastikan Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Subhanallah, doanya ya Allah berikanlah kepada Ibnu Abbas ini Allahumma faqihu fiddin, kefakihan, kefahaman, kepakaran dalam bidang agama, dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan berikanlah dia ilmu ta'wil ataupun menafsirkan Al-Quran. Masya Allah. Satu lagi doa Nabi, Allahumma 'allimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya, berikanlah, kurniakanlah kepadanya, ajarkanlah kepadanya hikmah. Hikmah tu Allah yakin yang maha bijaksana, kebijaksanaan. Jadi itu juga amalan kami dengan anak-anak. Bila peluk tu, Allahumma allimhul hikmah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Barakah kita baca ke doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya tulis ya doa ni, sahabat-sahabat. Okey, sambung lagi baca, minta maaf. Faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat
Ihfazillaha yahfazka. Ustaz semangat sikit Ustaz. Ustaz tengok tak? Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai' qad katabahu Allahu alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf wa fi riwayatin ghairi Tirmizi ifazillah tajidhu amamaka ta'arraf ila Allah fi rakha'i ya'rifka fi syiddati wa'lam annama akhta'aka lam yakum liyusibaka wa ma asabaka lam yakum liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Okey, ada yang tanya hadis yang keberapa? Hadis yang ke-62. Hadis yang ke-62 dalam kitab Riyadhus Shalihin dan ia merupakan hadis yang ketiga dalam bab muraqabah. Nanti kita tulis ya, tapi sebab hadis ni panjang sebab tu saya tak guna whiteboard. Baca je ya. Hadis yang ke-62 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Anda bacalah mana-mana kitab Riyadhus Shalihin, versi yang mana pun, warna apa pun, kulit macam mana pun. Jadi subhanallah, insya-Allah memang sama saja. Turutan nombor hadis sama. Kitab Riyadhus Shalihin itulah keistimewaannya. Cuma syarah je mungkin berbeza. Jadi anda boleh cari ya, hadis yang ke-62. Kalau dalam kitab hijau, siapa yang ada beli kitab yang sama, muka surat 83. Masya-Allah. Okey, kita tengok terjemahannya sahabat-sahabat semua. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berada di belakang. Macam mana boleh duduk belakang ni? Adakah duduk, lepas tu Nabi duduk, lepas tu belakang? Biasanya bila hadis ketika berada di belakang Nabi, Zaid bin Harithah pernah cerita duduk belakang Nabi kan. Anas bin Malik pernah cerita. Ni Ibnu Abbas duduk belakang Nabi ni biasanya di atas kenderaan. Di atas kenderaan. Bayangkan Nabi Muhammad SAW walaupun di atas kenderaan juga mengambil peluang, mengambil je kesempatan yang ada untuk menyampaikan nasihat, untuk menyampaikan wasiat, untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan hadis. Jadi, sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita kalau tengah bawa kereta, ambil anak sekolah ataupun pergi mana-mana, gunakan peluang di atas kenderaan. Sebab itu adalah salah satu kaedah parenting Nabi, pendidikan Nabi, mendidik sahabat-sahabat kan yang kecil ke yang dewasa ke apa. Sebab situasi tu, situasi yang nanti saya jelaskanlah. Hasil daripada bukan kajian saya juga baca kenapa Nabi memilih waktu sedang berada di atas kenderaan. Sebab situasinya masa tu kita tak saling memandang muka. Dua-dua pandang depan, betul tak? Dua-dua pandang depan. Nanti kita tengok dari segi psikologinya, bila bercakap tak menghadap muka ni. Sebab dua-dua menghadap depan. Okey, kita tengok. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Hai anak muda," memang muda sangat. Memang muda sangat.
Duduk rumah Rasulullah dalam umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Hai anak muda, sungguh saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Beberapa ilmu, subhanallah. Ingat tak bila kita baca surah Al-Kahfi? Kan? Yang 10 ayat terakhir tu nanti kita tengok. Iaitu Nabi kata, peliharalah Allah. Ifazillah yahfazka. Peliharalah Allah. Jagalah Allah. Pasti Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah, pasti engkau akan mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mohon kepada Allah. Bila kau nak minta sesuatu, minta dengan Allah. Bila nak mohon, mohon dengan Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, Nabi kata, fa'lam, maka ketahuilah bahawa seandainya umat ini ataupun seluruh manusia, Nabi kata seandainya seluruh manusia, seandainya seluruh umat apabila berkumpul hendak memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka itu tidak akan dapat memberikan manfaat ataupun kebaikan itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Demikian pula jika umat ini berkumpul hendak membahayakanmu dengan sesuatu, nak bahayakan, merancang untuk fitnah, untuk jatuhkan, maka mereka itu tidak dapat memberikan bahaya itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untukmu. Pena telah diangkatkan, lembaran kertas pun telah kering. Maksudnya takdirmu telah ditetapkan. Masya Allah. Dalam riwayat Salim pada Tirmizi disebutkan, peliharalah Allah, maka engkau akan mendapatinya berada di hadapanmu. Ingatlah Allah di waktu engkau dalam keadaan lapang. Subhanallah. Ini hadis Nabi yang lain. Kan, riwayat Tirmizi yang tadi tu adalah riwayat Tirmizi juga, hadis sahih. Dan ada lagi tambahan yang lain. Cuba perhatikan apa yang Nabi katakan. Peliharalah Allah, maka engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Ingatlah Allah di waktu engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengingatimu di waktu engkau dalam kesempitan. Ketahuilah bahawa apa yang terlepas darimu, pastilah tidak akan mengena kepadamu, dan apa saja yang mengena pada dirimu, pasti tidak akan meleset daripadamu. Ketahuilah bahawasanya pertolongan Allah itu beserta kesabaran, dan kelapangan itu beserta dengan kesukaran, dan bahawa kesukaran itu pasti ada kemudahan. Okey. Muslimin muslimat. Yang pertama, kita cuba tengok sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, ada yang pin post, kalau boleh jangan pin post ya. Sahabat-sahabat forever, bukan maksud saya forever ya. Team jangan nak pin mana-mana komen. Sebab apa? Bila pin tu dia tak bergerak, komen tu tak bergerak. Okey. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, daripada hadis Nabi yang kita baca ini, kita boleh tengok banyak sangat ilmu pengetahuan yang terkandung. Yang mana Nabi SAW bersabda, jagalah Allah, peliharalah Allah. Maksudnya, apakah maksud kita menjaga Allah? Kita menjaga hak Allah. Apakah hak Allah terhadap kita? Apakah hak kita terhadap Allah? Apakah hak Allah terhadap kita? Yang perlu kita tunaikan, iaitu mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Ya, kita beriman kepada Allah, yakin dengan Allah. Hak Allah seterusnya adalah kita mentaati segala yang Allah perintahkan dan tinggalkan segala larangan Allah. Dunia dan segala isinya, walaupun sekadar setitis air, walaupun sekadar tak ada sekadar sebenarnya, ya Allah terlalu, seluruh isinya adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Kadang-kadang anak saya tanya kan, Umi, rumah tu Allah yang cipta ke? Ya. Kita nak jawab mudah macam tu lah kan? Ya. Tapi Safwan nampak yang buat manusia. Betul tak soalan budak-budak kan? Tapi manusia yang buat. Manusia yang letak batu. Manusia yang letak tiang. Manusia. Jadi Allah yang buat rumah ke manusia yang buat? Tuan-puan nak jawab macam mana? Saya nak tengok jawapan tuan-puan. Kalau anak kecil tanya, kereta siapa buat? Allah ke manusia? Masya Allah. Nak jawab macam mana? Budak-budak kan? Siap. Ada yang kata siapa yang bagi idea? Betul lah tu.
Siapa bagi idea rumah buat kereta tu? Allah. Contoh kan. Boleh jawab macam tu. Sudah tentu Allah. Tapi budak-budak ni kena jawab semua dengan izin Allah. Ada yang kata sebab memang manusia yang buat tapi dengan izin Allah. Allah bagi akal kat manusia. Jenuh tu Ustazah, saya bukan penyabar Ustazah. Macam tu kan. Tanya dia, rumah dibuat daripada apa? Ya, antara soalan kalau saya pun jawab macam tu. Okey, rumah buat daripada apa? Batu. Batu siapa yang buat? Allah buat batu. Tak ada lagi teknologi yang boleh cipta batu. Lagi, kalau rumah kayu daripada pokok. Siapa buat pokok? Allah yang buat pokok. Jadi manusia ini hanyalah bukan pencipta asal, tetapi manusia yang dengan idea, dengan ilham, dengan izin, dengan kekuatan yang Allah berikan, maka manusia bolehlah bina semua tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Bagi orang kafir, apabila dia melihat satu ciptaan yang hebat, mereka memuji-muji saintis. Yes, good, excellent. Dia beri anugerah tu, beri anugerah ni. Kan ada saintis yang boleh cipta kereta yang sangat laju melebihi kelajuan jet. Kereta apa ya? Bukan Bugatti kan? Saya tak ingatlah kereta apa. Dia punya kelajuan boleh melepasi kelajuan jet perang. Dia punya laju tu, laju sangat. Oh, semua memuji-muji, dapat award, hebat. Tapi kita, orang Islam, orang beriman, bila nampak ada manusia yang sangat bijak macam tu, sangat hebat macam tu, kita terus apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah ya Hakim, yang Maha Bijaksana. Allah berikan pinjaman kebijaksanaan kepada dia. Allah ya Rashid, yang Maha Cergas. Allah jadikan otak dia memang cergas lah. Allah yang Alim, yang Maha memiliki segala ilmu pengetahuan. Allah berikan sedikit ilmu pengetahuan yang pelik pada dia. Kita orang Islam bila melihat sesuatu kehebatan, kemajuan, apa-apa pencapaian, yang pertama nampak Allah dulu. Lepas tu boleh je nak puji orang tu, bukan tak boleh puji. Tahniah. Excellent. Hebat. Boleh je puji lepas tu, bukan kata tak boleh puji, sebab bukan mudah juga dia nak capai pencapaian tu dengan habis masa, tenaga, buat kajian demi kajian. Kita tak rajin nak buat kajian macam dia tu. Tetapi orang Islam, orang beriman, cara pandangnya berbeza. Mula-mula keluar, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahniah, hebat. Macam tu lah kaedahnya. Kita nak puji anak pun mula dengan puji Allah dulu. Subhanallah, hebat anak Umi. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tahniah bang. Contoh kan. Subhanallah. Sebab apa? Semuanya. Kan semuanya daripada Allah yang Malik, yang Maha memiliki. Masya Allah. Okey, kita sambung pengajaran daripada hadis ini. Nabi SAW bersabda, jaga Allah, pelihara Allah. Allah pasti akan menjagamu. Allah mesti akan pelihara dirimu. Daripada mudarat ke, daripada kerosakan ke, daripada kesakitan, Allah pasti menjagamu. Hatta ketika kamu sakit macam mana pun, kamu tetap dalam jagaan Allah. Subhanallah. Allah pasti menjagamu. Siapa yang menjaga Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Allahu Akbar. Hebat. Hadis ni sangat hebat. Saya selalu sebut. Kan kalau siapa yang perasan, Ustazah selalu baca hadis ni. Ifazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, tunaikan hak Allah, beriman kepada Allah, sembah Allah, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Bumi dan seluruh isinya milik Allah, Allah yang ciptakan. Maka Allah berhak untuk mengaturkan segala bentuk syarat, segala bentuk peraturan bagi bumi dia ni. Allah ciptakan kita. Allah memang berhak sepenuhnya untuk letakkan syarat, untuk letakkan undang-undang yang perlu kita ikut. Masya Allah. Bagi kamu wahai wanita, ada undang-undangnya bila kamu nak keluar daripada rumah, bila kamu bergaul dengan suami, bila kamu sekian-sekian, ada batasan-batasannya dan segala peraturan. Kalau kita tanya, kenapa sekolah ada banyak peraturan? Pakaian kena gini, tak boleh pakai macam ni, ada waktu sekolah kan, 7.30 kena masuk, lepas tu ada peraturan kena beratur, lepas tu pukul berapa ni. Kita akan sebut untuk membentuk disiplin, untuk kebaikan pelajar-pelajar. Sama juga siapa kerja syarikat, mana ada syarikat tak ada peraturan?
Mana ada syarikat tak ada peraturan? Okey, syarikat ni tak ada peraturan. Nak datang pukul berapa datang. Nak pakai macam mana pakai. Buatlah kerja macam mana pun. Cukup bulan kamu dapat gaji. Lepas tu pekerja datanglah pukul 11. Bos tanya kenapa? Tak ada peraturan kan? Pukul 11 masuk, pukul 12 balik. Dah nak balik. Dah tak ada peraturan. Manusia memang perlukan peraturan. Masya Allah. Kalaulah kita bos syarikat ada pekerja hari-hari masuk pukul 11, kan paskat pukul 8 kena masuk pukul 11. Ini hak saya sebagai manusia. Hak asasi saya sebagai manusia, saya berhak untuk menentukan pukul berapa untuk saya datang. Oh, dia cakap macam tu. Kita bos. Kita pun apa lagi? Guna hak kita jugalah. Okey, saya sebagai majikan dan pemilik kepada syarikat ni, saya gunakan hak saya untuk pecat awak sekarang juga. Kalau macam tu macam mana kita? Mana boleh? Dah dia yang memiliki. Subhanallah. Sebab itu ada hadis Nabi SAW. Hadis Qudsi, Allah berfirman, barang siapa yang tidak redha dengan segala ketetapanku dan segala hukum hakamku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Subhanallah. Hadis Nabi, hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni firman Allah. Allah berfirman, barang siapa yang tidak redha dengan ketetapanku dan juga hukum hakamku, maka carilah Tuhan selain daripadaku. Seolahnya Allah enggan mengakui bahawa kita adalah hamba-Nya dan kita tahu tiada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebab itu Allah berhak ke atas kita. Allah buat peraturan adalah untuk kebaikan kita. Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Sekuat mana kita nak syurga Allah. Nak syurga, bayangan syurga, seronoknya masuk syurga, minta doa masuk syurga. Tapi kita taklah kuat sangat berusaha untuk syurga sebagaimana berusaha untuk kaya, berjaya di dunia. Subhanallah. Kita memang nak syurga, tetapi usaha kita tak begitu kuat. Kita takut neraka, tetapi kekuatan untuk meninggalkan maksiat tak kuat, muslimin-muslimat. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita perasan benda tu. Sebab itu sekuat mana kita nak masuk syurga, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Lalu Allah ciptakan kepada kita, kepada manusia, kepada hamba yang dia sayang ini peraturan. Kamu follow, syurga. Kamu ingkar, Allah dah beri amaran tentang neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam hadis Qudsi yang kita bacakan tadi, kita faham antara tugas dan tanggungjawab kita adalah mentaati perintah dan meninggalkan larangan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis ini, ifazillah tajidu tujahaka, kalau kamu menjaga hak Allah, kan, peraturan-peraturan Allah dan sebagainya, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Siapa yang ada Allah di hadapannya ataupun sentiasa bersama dengannya, sudah tentu tidak ada siapa yang boleh memberikan ancaman kepadanya. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu sambungan hadis ini seterusnya, iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta sesuatu, minta dengan Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Mulalah orang tanya, tak boleh minta tolongan manusia ke? Minta tolongan suami, bang, tolong ambil air. Subhanallah. Sebab itu ada kalam ahli sufi. Ada ahli sufi, tuan-puan sekalian. Kalam ahli sufi, saya tak ingatlah ulama' ni. Dia bukan sekadar ahli sufi lah, ulama' yang faqih. Dia sebutkan, mintalah dengan Allah segala sesuatu walaupun garam. Mintalah dengan Allah segala sesuatu walaupun garam. Bila kita fikir kenapa dia sebut garam, tak sebut gula, tak sebut beras, tak sebut tepung, tak sebut air, kenapa garam? Masya Allah. Tuan-puan sekalian, garam adalah sumber galian yang sangat murah, antara yang paling murah. Sebab itu kita boleh beli garam satu paket RM1 lebih lagi sekarang kan. Ada RM2 lebih. RM1 lebih ada lagi garam. Sumber galian yang tak pernah habis. Tak pernah habis. Pelik kan cara Allah menciptakan. Pelik. Ajaib. Contoh lauk mati tu kan. Lauk mati tu dia punya kemasinan tu 12 kali ganda daripada garam kat rumah kita. Saya tak ingatlah berapa kali ganda. 9 ke 10 ke 11 ke 12. Siapa yang tahu tahap masin tu? Garam tu. Tahap masin garam lauk mati tu.
Sebab apa nama lauk mati? Sebab tak ada hidupan pun. Sebab tahap masin tu sangat dahsyat. Peristiwa apa lauk mati, sahabat-sahabat? Peristiwa apa Ustaz? Lauk mati? Peristiwa apa? Tempat diazab kan? Lauk mati ni? Kaum Sodom Alah, tak ingatlah pula saya. Minta maaf ya. Tuan-puan sekalian, kenapa ahli sufi, ulama ni kata minta dengan Allah semuanya apa yang kamu perlu walaupun garam? Bila fikir kenapa Allah suruh minta walaupun garam? Kenapa ni? Hendaklah kalian berdoa dan meminta kepada segala hajat hatta jika ingin meminta garam atau tali kasutnya apabila terputus. Subhanallah, ini adalah salah satu daripada hadis Nabi. Mohon maaf banyak-banyak. Saya sebelum ni menyangkakan ini adalah satu kalam sahabat ataupun kalam ulama. Tapi sebenarnya ia adalah kalam Rasulullah. Nabi SAW bersabda, liyas'ala ahadakum rabbahu hajatahu hatta yas'alahu milh wa hatta yas'alahu syis' na'lihi izan qata'a. Bermaksud hendaklah kalian berdoa dan meminta kepada Allah segala hajat. Hatta jika meminta garam atau tali kasutnya apabila terputus. Subhanallah. Sahabat-sahabat, antara yang pernah saya baca syarah kepada hadis ini, kenapa Rasulullah pesan garam pun minta dengan Allah. Kalau tuan-puan sekian terputus garam dekat rumah, minta dengan siapa? Saya cakap jujur, saya pun minta suami. Saya kata, bang, garam habis, tolong beli. Ataupun suami dekat rumah, bang, garam habis ni nak masak, beli jap. Kalau ada orang ada anak besar, suruh anak kan. Siapa yang guna rider, suruh rider. Hello, garam habis. Hantar garam ke rumah. Maksudnya di sini, bukan tak boleh kita minta dengan manusia. Minta tolong belikan dan sebagainya. Tetapi, garam antara sumber yang sangat murah, yang tak pernah habis. Maksudnya, garam ni bila dia daripada bukit kan. Dia ambil, seolahnya dia tumbuh balik. Tak pernah habis. Gali-gali ambil, ada lagi. Subhanallah. Sunnah Nabi kan, Nabi garam sikit pada lidah. Seolahnya nak mengajarkan kepada kita, Masya Allah, bila kita perlukan apa-apa, minta dengan Allah dulu. Garam kita habis, ya Allah, garam habis, ya Allah, berikanlah kepadaku garam, ya Allah. Lepas tu minta lah dengan suami, bang, tolong beli garam kejap. Suami, insya Allah ya, insya Allah. Suami biasanya susah nak mengejut-ngejut ni. Orang lagi kadang tak suka mengejut-ngejut kan. Kenapa tak bagi tahu awal-awal garam? Takkan orang tak perasan garam dah nak habis. Dah habis ni baru suruh. Lepas tu nak suruh lagi mengejut. Ini contoh suami lain ya. Suami di Zimbabwe ya. Bukan suami kita ya. Tapi setengah orang lelaki memang tak suka kalau mengejut-ngejut ni. Kan? Dan nak suruh saya keluar. Masak je lah apa yang ada. Macam tu kan. Saya tak perasan. Kalau suami tu pandai menjawab, takkan tak perasan garam dah habis. Sama semalam takkan tak perasan nak habis. Dah habis suruh. Tapi mudah-mudahan ya. Ya Allah, garam dah habis. Ya Allah, permudahkanlah ya Allah. Aku perlukan garam ya Allah. Saya, bang, tolong jap bang. Garam habis, minta maaf sangat. It's okay darling. Whatever. Apa lagi? Ada apa-apa lagi? Okay pula dia ya. Maksudnya bila kita minta sesuatu dengan Allah, Allah permudahkan kita dapat. Sebab bagi orang, takkanlah garam pun nak minta dengan Allah. Kan kalau kita fikir logik, ya Allah berilah garam. Bukan kita tak ada duit, garam RM1 lebih je, RM2 lebih je. Bukan soal duit ke tak ada duit. Tetapi kalau Allah tak izinkan kita dapat garam, tetap tak dapat. Walaupun kita sehat, walaupun kita ada duit, walaupun subhanallah. Na'udzubillah kalau Allah tak izinkan, pergi beli garam, accident. Tapi bukan accident teruk lah ya. Accident. Tak sampai juga garam tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab itu kadang-kadang tuan-puan sekalian, saya kadang-kadang lah, bukan selalu, tapi bagusnya selalu. Anak nak aiskrim. Umi nak aiskrim. Doa dulu. Minta dengan Allah dulu. Kita kata minta dengan Allah dulu. Dia pun doa. Ya Allah, nak aiskrim. Sarah nak aiskrim. Ni cerita anak saya masa kecil kan. Ya Allah, Sarah nak aiskrim. Budak-budak kan. Dia tak adalah ya Allah. Ya Allah, Sarah nak aiskrim. Minta gitu kan. Lepas dia doa tu. Lepas tu dia pun pergi buka pintu rumah. Dia buka.
Tak ada pun aiskrim Umi. Allah tak hantar pun aiskrim. Dia tanya, budak-budak kita nak tanam akidah kan. Saya kata sabar. Kita kan kalau minta sesuatu kena sabar. Nanti Allah bagi. Okey. Sekarang ni macam mana ni? Kita nak bagi kefahaman pada anak. Nak sesuatu minta dengan Allah. Yelah lepas hari ke, lepas 2 hari ataupun petang tu, kita kan keluar. Kita keluar lepas tu beli aiskrim. Kita pun bagi. Ini doa Sarah kan nak aiskrim. Tapi Umi yang bagi, bukan Allah yang bagi. Allah yang izinkan. Rezeki ni Allah yang bagi. Allah yang bagi Umi boleh bawa kereta pergi beli aiskrim. Subhanallah. Masa Umi ambil lesen tu, sebab Allah bagi kebijaksanaan, Umi pandai jawab. Lepas Umi semua ni, sebab ada orang tak boleh jawab, tak lulus lesen sampai sekarang. Macam tu kan. Kita kaitkan tu semua Allah yang bagi. Jadi Umi boleh bawa kereta, Umi pergi beli tu. Allah yang bagi. Dengan berkat doa Sarah nak aiskrim, Allah mudahkan Umi pergi selamat, balik selamat. Kaitan tu. Satu Nabi kata, walaupun meminta garam, minta dengan Allah. Maksudnya di sini, pertama yang kita buat, minta dulu dengan Allah. Masya Allah. Muslimin muslimat. Ini satu ilmu yang sangat mahal. Siapa yang selalu minta dengan Allah, sebenarnya dia banyak borak dengan Allah. Dia banyak bercakap. Kita ada 2 orang anak, contoh kan, 2 orang anak. Ada seorang ni asyik nelipon je. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Kenapa? Orang nak pergi kelas ni Umi. Umi doakan dia. Ya Umi doakan. Kelas berjalan lancar. Ni. Lepas 2 jam. Assalamualaikum Umi. Ya. Orang dah pergi kelas dah Umi. Tadi tak apa faham lah. Umi doakan faham. Yelah Umi doakan. Orang nak pergi makan ni Umi. Umi doakan kita ya. Ya Umi doa. Kejap telefon. Bila terlalu banyak memanggil kita, kita selalu ingat. Ada pula seorang anak, seminggu sekali pun payah nak telefon. Sampai bila anak tu telefon, ingat juga dekat Umi ya. Kalau yang seminggu sekali, kita pun kurang. Banyak kita calling Allah. Banyak kita panggil Allah. Sikit-sikit. Ya Allah, sepahnya rumah ni ya Allah. Tolonglah aku nak ngemar rumah. Sebab apa? Nabi pesan, bila kamu nak sesuatu, minta dengan Allah. Bila perlukan pertolongan, minta tolong dengan Allah. Sikit-sikit calling, sikit-sikit mengadu, sikit-sikit sebut nama Allah, sikit-sikit. Ya Allah nak masak, ya Allah permudahkanlah ya Allah. Masya Allah. Ya Allah sangat baik. Tapi nak sebut, walaupun kita ni sombong dengan Allah. Kita ni tak selalu sebut nama Allah, tak selalu minta dengan Allah. Allah tetap bagi. Tapi dengan kita ubah kaedah dan cara selalu minta dengan Allah, Allah bagi berganda. Kita dah banyak dah mudah hidup kita. Rasa semalam hidup pun okey je, tak ada susah pun. Tapi siapa yang selalu minta dengan Allah, berganda mudah kehidupan dia. Subhanallah, sebab itu hidup ni bukan tentang susah ke senang ke hidup. Tapi soalnya kita ni hidup ada talian hayat dengan Allah ke tidak. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sambungan hadis ini Nabi kata, sesungguhnya sekiranya seluruh umat berkumpul, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat ataupun kebaikan kepadamu. Berpakat semua manusia nak berikan sesuatu kebaikan untuk kita. Maka Allah kata, Nabi kata, kamu tidak akan mendapatkannya kecuali dengan izin Allah ataupun dengan ketetapan Allah. Dan jika manusia berkumpul semuanya untuk beri keburukan kepada kita, untuk jatuhkan kita, Nabi kata tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pena telah diangkat, lembaran kertas pun telah kering. Maksudnya suatu perkara telah ditetapkan oleh Allah. Dalam riwayat Tirmizi yang lain, pelihara Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapanmu. Ingat Allah di waktu engkau lapang, maka Allah akan mengingatimu di waktu engkau sempit. Ketahuilah bahawa apa sahaja yang terlepas daripadamu, pastilah tidak akan mengena padamu. Dan apa sahaja yang mengena padamu, pasti tidak meleset daripadamu. Ketahuilah bahawa pertolongan itu berserta kesabaran dan kelapangan itu berserta kesukaran. Dan bahawa berserta kesukaran itu ada kemudahan. Semua ada pairing dia. Berserta, bersama. Sebab itu sebenarnya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesukaran itu adanya kemudahan. Bukan selepas susah adanya mudah. Bukan selepas, tapi ia datang beriringan. Sebab itu orang yang contohnya kan, saya diuji dengan COVID tapi alhamdulillah jiran-jiran membantu. Nampak tak? Dalam kesukaran ada kemudahan. Saya hari tu kereta tepi jalan, pancit tayar, tapi alhamdulillah dah waktu yang sama kami masa tu dah makan. Waktu yang sama masa tu
Kalau kita perasan sentiasa bersama. Bahkan dalam kemudahan pun ada kesukaran. Jaranglah kalau kita dengar apakah rahsia kejayaan, begini semua okey belaka. Dalam kejayaan itu ada kesukaran. Kalau kita tengok ada orang tu, seronoknya kehidupan dia kaya raya. Tu apa sekarang? Orang miskin struggle, orang kaya struggle. Orang miskin ada ujian, orang kaya ada ujian. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah masa kita pun dah habis. Sekarang dah pukul 8.35. InsyaAllah saya kira sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat, mendapat barakah, mendapat sesuatu yang boleh kita pegang, yang kita boleh amalkan, mengubah kehidupan kita insya-Allah. Jadi tadi tu saya kata nak tuliskan doa Nabi Muhammad SAW kepada Ibnu Abbas, iaitu sepupu dia. InsyaAllah kita akan tuliskan doa yang sangat hebat yang boleh kita amalkan. Sebab hadis ini daripada Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi. Anak siapa? Anak Abbas. Abbas ni siapa? Bapa saudara Nabi. Adik-beradik kepada ayah Nabi Abdullah. Sebab itu bila sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, sebab apa? Radhiyallahu anhumah, redha Allah kepada keduanya, membawa masuk keduanya itu dua-dua sahabat Nabi, iaitu Abbas dan juga Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas ni lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Rasul wafat, umur Ibnu Abbas baru 13 tahun. Baru 13 tahun. Masya Allah. Dan pernah berlaku satu kisah ya, satu kisah benar lah ni. Subhanallah. Masa zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ni masa tu jadi khalifah. Jadi khalifah ni dia bukan Perdana Menteri sebuah negara saja. Khalifah ni dia jadi ketua ataupun pemerintah kepada seluruh negara Islam. Kalau ada 20 lah. Maksudnya khalifah ni memang sangat besar dia punya jawatan. Lebih besar daripada presiden, lebih besar daripada Perdana Menteri. Subhanallah. Dan pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah pemerintah, penguasaan Islam terhadap dunia berlaku dengan sangat laju. Subhanallah. Kita tahulah semangat Khalifah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar selalu bawa Ibnu Abbas dalam mesyuarat. Sehingga kan sahabat-sahabat Nabi yang lain tak berpuas hati. Macam masa ni Nabi dah wafat. Nabi dah pun wafat. Tapi masa tu umur Ibnu Abbas lebih kurang dalam 16 tahun, 17 tahun. 16, lebih kurang 16, 17. Sebab apa? Sayyidina Umar lepas 2 tahun Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Sahabat Nabi yang lain tak puas hati. Kenapa? Sahabat Nabi lain tanya Sayyidina Umar, kenapa kau selalu bawa budak ni dalam mesyuarat? Kenapa selalu sertakan kanak-kanak ini dalam mesyuarat? Sebab apa? Umur 16, 17 masuk meeting untuk perintah negara ni. Masuk mesyuarat besar-besar ni. Bukan mesyuarat kecil-kecil, mesyuarat peringkat atas ni. Lalu Sayyidina Umar menjawab dengan soalan. Sayyidina Umar tanya apa? Ini riwayat yang sahih, muslimin muslimat. Apakah pendapatmu dengan firman Allah, "Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Subhanallah. Sayyidina Umar tanya sahabat-sahabat yang mempertikaikan, kenapa bawa Ibnu Abbas umur baru 16, 17 dalam mesyuarat penting untuk perkara-perkara besar, memutuskan perkara yang besar. Sayyidina Umar tak tahu jawab. Sayyidina Umar kata, apa pendapatmu tentang firman Allah, "Iza jaa nasrullahi wal fath"? Masing-masing jawab. Firman Allah itu berkaitan dengan apabila berlakunya kemenangan. Kan? Ustaz, boleh tolong cari tak? Apabila berlakunya kemenangan. Iza jaa, saya buka je lah Al-Quran ya. Mana Al-Quran? Okey. Apabila datangnya kemenangan, iza jaa al-fathu. Saya hafal tapi bila nak baca tu dia jadi lost. Ustaz. Okey. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berduyun masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha menerima taubat.
Jadi sahabat-sahabat yang lain semua jawab, oh ini firman Allah berkaitan apabila kemenangan Islam itu telah datang dan manusia beramai-ramai masuk ke dalam agama Allah, maka kita perlu banyak memuji Allah. Sebab apa? Fasabbih bihamdika, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Semua jawab macam tu. Tapi bila ditanya, apakah pendapatmu wahai Ibnu Abbas? Firman Allah ini berkaitan dengan apa? Lalu Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya firman Allah ini berkaitan dengan tanda-tanda kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia merupakan surah, dikatakan ya sahabat, antara surah yang terakhir. Dan ada riwayat mengatakan, ada pendapat mengatakan ini adalah surah yang terakhir yang diturunkan. Ataupun yang kedua terakhir yang diturunkan, wahyu-wahyu yang terakhir. Subhanallah. Ibnu Abbas bagi tahu secara detail bila ayat ini turun. Dan ini adalah tanda yang paling kuat, antara yang paling kuat dekatnya kematian ataupun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar kata, begitulah pengetahuanku juga sebagaimana Ibnu Abbas jelaskan. Lepas pada tu sahabat-sahabat surrender. Sebab apa? Ibnu Abbas ini membesar di rumah kenabian. Ibnu Abbas ini membesar di rumah kenabian. Masa umur 3 tahun, berlaku peristiwa hijrah. Dan Ibnu Abbas banyak masa bersama dengan isteri Nabi yang bernama Maimunah, ya Ustaz. Tadi tu kan minta tolong cari maklumat sikit. Okey, saya rasa Maimunah. Ustaz boleh tolong cari ya? Maksud Ibnu Abbas tu duduk di rumah isteri Nabi, saya tak ingat yang mana salah seorangnya, supaya boleh melihat apa yang Nabi buat dan sebagainya. Sebab itu Ibnu Abbas ni dikatakan antara mereka yang duduk di rumah Nabi, tengok bagaimana Nabi solat, tengok bagaimana Nabi berwuduk, dan dia selalu mengikuti apa yang Nabi buat. Dan dia juga menjadi saksi kepada banyaknya peristiwa-peristiwa penting dan turunnya firman Allah, hadis Nabi sekian, dan dia juga perawi. Jadi insya-Allah antaranya Nabi beberapa kali peluk Maimunah, peluk Ibnu Abbas, masuk ke dalam dakapan dan mendoakan. Nabi juga meletakkan tangan mendoakan. Jadi kita akan tulis doa ni, insya-Allah. Kan Ibnu Abbas kan mentafsirkan bahawasanya firman Allah Iza ja'a nasrullah itu berkaitan dengan kewafatan Nabi. Kerana apa? Memang di antara tanda-tanda kedekatan Nabi dengan ajalnya, kan, dengan kematian adalah apabila berlakunya kemenangan dan manusia mula masuk ke dalam agama Allah itu secara berduyun-duyun. Lalu Allah perintahkan fasabbih bihamdika, maka memujilah, bertasbihlah dan memujilah pada Tuhanmu, fasabbih bihamdika wastaghfir, dan mohon ampun. Maksud Allah perintahkan Nabi supaya perbanyakkan tasbih, banyakkan memuji Allah dan banyakkan memohon ampun. Innallaha kana tawwaba. Allahu akbar. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba, dan sesungguhnya dialah Allah yang Maha menerima taubat. Jadi begitulah kita ni, bila kita pun semakin dekat dengan kematian, banyaklah memuji Allah, bertasbih dan banyak mohon ampun dengan Allah, kerana dialah Allah yang Maha menerima taubat. Subhanallah. Okey, jadi doa Ibnu Abbas ni, Nabi kepada Ibnu Abbas ada dua sahabat. Doa yang pertama iaitu Allahumma
Allahumma faqihu fid din. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Okey, doa yang kedua pula lebih ringkas. Allahumma Okey. Yang pertama, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, faqihu, berilah kefahaman, ataupun faqih ni kepakaran, pakar. Fid din, pada agamanya ataupun ilmu. Ad-din juga sebenarnya memasuk kehidupan. Kalau kita sebut as-salatu imaduddin, solat itu tiang agama, membawa maksud juga as-salatu imaduddin, solat itu tiang kehidupan. Tiang agama dan juga tiang kehidupan. As-salatu imaduddin. Jadi bila sebut ad-din ni, ya Allah berikanlah dia kefahaman pada kehidupannya, kan, pada agamanya. Kita ni faham tentang tujuan kita hidup. Anak kita ni jelas tentang tujuan hidup, jelas tentang matlamat, kan, tidak terpedaya dengan tipu daya dunia, kan, dengan tipu daya cintakan dunia dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan doa ini, subhanallah, anak kita ni faham tentang hakikat solat, kita sendiri pun, kan, hakikat puasa, faham tentang hukum hakam agama, mana yang salah-salah, mana yang betul-betul, mana yang batil. Masya Allah, ini adalah doa yang sangat diperlukan kita sendiri pun, kan. Boleh je kita doakan untuk diri sendiri. Wa'alimhu ta'wil, dan ajarkanlah kepadanya. Nabi doakan kepada Ibn Abbas, dan kita boleh doanya ni kepada anak kita lah. Dan ajarkanlah kepadanya, ya Allah, ilmu ta'wil. Okey, ataupun ilmu tafsir. Sebab itu Ibn Abbas ada kemahiran menafsir Al-Quran. Tapi ta'wil ni juga membawa maksud banyak, kan. Orang panggil ta'wil, ta'wil mimpi, menafsirkan. Menafsirkan tentang apa saja ilmu yang boleh menafsirkan, ataupun kalau kita boleh faham, ilmu yang boleh kita ni memahami hakikat hidup. Memahami, kalau orang sebut pasal sabar tu, kita boleh faham lebih lagi. Takwil tu panjang. Kadang-kadang kita boleh tengok, kan, tanya soalan yang sama tapi jawapan berbeza. Kalau cikgu boleh kesan, ada pelajar dia punya kefahaman dia mendalam, ada pelajar mata dia tajam. Bila tanya, okay, apa pendapat ni? Yang ni kan kupas, bagi pendapat yang sangat simple, mudah. Tapi yang ini pendapat dia, wow, deep, kita kata. Subhanallah. Ini adalah satu ilmu kemahiran yang orang kata gifted lah. Tapi ia boleh diperolehi dengan doa. Ya Allah, berikanlah ilmu ta'wil. Ilmu yang boleh memahami sesuatu secara mendalam. Okey, Allahumma alimul hikmah. Ya Allah, alimhu, ajarkanlah kepadanya, ni kita niatkan anak kita lah. Masa anak lagi sekolah, salam, peluk, Allahumma alhimul hikmah. Macam tu, kan. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah. Hikmah Allah ya Hakim, kebijaksanaan. InsyaAllah bijak anak kita, kebijaksanaan. Kita pun bijak. Bijak ni bukan semestinya dapat serai A baru kita kata bijak, tak. Subhanallah.
kebijaksanaan boleh membawa diri, kebijaksanaan boleh membuat keputusan yang terbaik, kebijaksanaan boleh bezakan baik dan buruk. Akhlak yang baik itu menunjukkan kecerdasan otak. Subhanallah. Jadi ukuran kebijaksanaan tu umum. Ada orang keputusan exam kalau universiti biasa je, tapi alam pekerjaan dia cemerlang. Dia dah ada idea-idea yang bernas dan sebagainya. Sebenarnya keputusan peperiksaan tu, kalau bagi saya sendirilah, keputusan peperiksaan tu adalah salah satu instrumen penilaian. Salah satu, bukan yang utama. Maksudnya ada banyak lagi proses penilaian. Sebab itu masa permohonan kerja, saya dah interview beratus orang kerja. Dari segi daya intelek tu, masa interview tu, saya tak akan tengok dulu latar belakang. Saya tak tengok lagi latar belakang. Tapi saya tanya, kamu mohon untuk apa? Lepas tu dia tanya, kadang-kadang itu walaupun result cemerlang apa, tetapi tidak mampu untuk menjelaskan sesuatu dengan baik. Bukan sebab dari segi bercakap tu apa, cuma kita nak tengok kefahaman. Sebab ada orang belajar memang cemerlang, tapi dia tak berapa faham pun dengan apa yang dia belajar. Subhanallah. Ada orang kita nampak keputusan biasa je, tak pernah dapat anugerah apa, tetapi dia punya kefahaman dengan apa yang dia nak buat, dan kita tengok hasil dia. Saya nak tengok apa yang kamu dah pernah buat. Kalau media mana bahan-bahan. Jadi sebab itu, tuan-puan sekalian, kebijaksanaan ini tolong jangan kita fokuskan kepada penilaian peperiksaan saja. Kita boleh nampak kebijaksanaan pada anak kita itu, kebijaksanaan mental, ada lagi kebijaksanaan emosi, kebijaksanaan fizikal, kebijaksanaan rohani. Jadi bukan mental saja perlu bijak. Kita tengok ada anak kita tu, kan, dia ejek, dia apa, tapi bijaknya dia mengawal suasana tu. Masya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kepadanya hikmah, kebijaksanaan. Hikmah juga maksud, kita sebut hikmah. Kan? Biarlah dia jadi orang yang berhikmah. Bila bercakap berhikmah, bila dia bergaul dia dengan berhikmah, bila dia bekerja dengan berhikmah. Jadi kita doakan, ya Allah, ajarkanlah kepada anakku ini kebijaksanaan, hikmah. Dan kita pun nak juga, Allahumma alimnil hikmah, ya Allah ajarkanlah kepadaku hikmah, Allahumma faqihni fid din, ya Allah berikanlah kefahaman kepadaku, wa alimni ta'wil. Kita boleh ubahlah, tapi kalau kita tak ubah pun, tapi niat untuk diri, insya-Allah. Sebab takut tak reti nak ubah kan. Tapi kalau nak ubah, tukar Allahumma faqihni fid din, ya Allah berikanlah kepadaku kefakihan, wa alimni ta'wil, dan ajarkanlah kepadaku ilmu ta'wil ni, menafsirkan ni. Allahumma alimnil hikmah, ya Allah ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan. Orang businessman, businesswoman kan, sebab dia bijak kan, bijak, idea, ada masalah macam ni, cara keluar, ni, semua Allah yang bagilah, tapi kena minta. Alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga bertemu lagi pada esok hari. Esok dah hari Jumaat. Masya Allah, esok dah hari Jumaat. Solat yang tak akhirlah untuk Riyadhus Salihin kita bagi minggu ini. Terima kasih. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pukul 10.30 kejap lagi, lebih kurang 2 jam, sejam setengah, akan ada satu ceramah yang bertajuk Akhlak Muslim di Media Sosial. Akhlak Muslim di Media Sosial. Subhanallah, yang dianjurkan oleh pasangan suami isteri yang istimewa, nanti saya ceritakan. Subhanallah. Jadi akhlak muslim di media sosial pukul 10.30 kejap lagi. Assalamualaikum.